1.4 iaitu langkah atau cara nak pertahankan kedaulatan ini. Cara nak pertahankan kekuasaan tertinggi. Cara untuk mempertahankan negara yang merdeka. Harus diingat, langkah mempertahankan kedaulatan ini akan dilakukan oleh dua pihak, iaitu pemerintah dan rakyat. So, dua-dua kena buat. Dua-dua kena buat. Pemerintah tu maksudnya kerajaan lah. Kerajaan dan rakyat perlu memainkan peranan penting untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi mereka juga perlu bekerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Itu. Perlu kerjasama untuk mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme dan juga mengukuhkan pertahanan negara. Jom kita lihat satu-satu. Baik. Untuk mempertahankan kedaulatan negara, okey, kita perlu, apa kelebihan dia? Kita perlu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kita perlu wujudkan politik yang stabil dan ekonomi yang makmur. Jadi kalau kita lihat, pemerintah dan rakyat mempunyai peranan yang sama untuk menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Apa itu kestabilan politik tu, cikgu? Maksudnya, negara kita dari sudut pemerintahan, dia stabil. Dia tidak berlaku huru-hara, tidak berlaku kacau bilau. Jadi, politik itu stabil. Dan kemakmuran ekonomi. Jadi, pemerintah akan melaksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program memajukan ekonomi. Rakyat pula berikan kerjasama untuk menjayakan semua usaha itu. So, kita lihat dari sudut pemerintah dan rakyat. Bagi usaha wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Apa yang pemerintah kena buat? Baik. Sebab kita tak tahu, satu hari nanti mungkin kamu semua akan jadi pemerintah. Kena ingat tu. Mungkin satu hari nanti kamu akan jadi Perdana Menteri. Akan jadi menteri-menteri. Jadi bila kamu jadi menteri, kamu jadi Perdana Menteri, kamu kena tahu bahawa, aku sekarang sudah jadi pemerintah. So, apa yang aku kena buat? Jadi kena tahu. Mana tahu nanti Harun Sani jadi Perdana Menteri. Mana tahu Nur Farhana pula jadi Menteri Pendidikan. Mana tahu Dania pula jadi Menteri Pengangkutan. Mana tahu. Kan? Tapi harus diingat. Sesiapa yang jadi menteri, kalau dalam pelajar-pelajar cikgu ni ada yang jadi menteri, ingat pesanan cikgu. Utamakan rakyat. Sila utamakan rakyat. Kalau ada cikgu dengar pelajar-pelajar cikgu ni jadi menteri, kemudian dia pula yang kaya, kan, harta berjuta-juta, berbilion-bilion, siap. Cikgu sendiri akan datang semasa press conference korang, cikgu akan lempang kau. Cikgu lempang kau. Sebab melanggar janji, iaitu sebagai menteri kena jaga rakyat. Kenapa kau nak kaya sendiri? Kenapa kau seorang-seorang nak kaya? Kau menyusahkan rakyat. Ingat tu. Okay. So, ada siapa nak jadi menteri ke ni? Ada? Usko, Adlina nak jadi menteri ke? Irfan, Riana nak jadi menteri. Ingat pesan cikgu nak jadi menteri ke ni? Menteri yang nak jadi saya cikgu pula Usko. Terbalik dah. Okey, faham? Menteri yang nak jadi kau okey, baik. Okey, baik. Tak apa. Kita lihat. Sebagai pemerintah, apa yang kamu kena buat untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi? Iaitu pemerintah, sebagai pemerintah, perlu mewujudkan pentadbiran yang cekap. Pentadbiran yang cekap maksudnya apa? Pentadbiran yang cepat menyelesaikan masalah. Cepat menyelesaikan masalah, itu dipanggil cekap. Kalau sesuatu masalah rakyat, lama nak settle, lama nak siap, itu tak cekap. Jadi,
pemerintah perlu mewujudkan pentadbiran yang cekap. Itu satu. Kemudian mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Okey. Tentang rasuah ni. Okey. Cikgu tahu bahawa ramai pelajar akan kata apa? Cikgu, ahli politik kita ni asyik rasuah. Kan? Tak bersih lah cikgu. Baik. Sebenarnya, ahli politik ataupun kita kata sebagai pemerintah memang terdedah dengan rasuah. Kerana apa? Kerana mereka ni ada kuasa. Ada kuasa. Jadi, bila ada kuasa, contoh. Cikgu kata apa? Okey. Cikgu bagi contoh situasi. Katakanlah, cikgu nak buat projek membina sekolah. Okey, cikgu sebagai menteri. Contohnya, cikgu sebagai menteri, cikgu nak buat sekolah kat kawasan ini. Contoh kawasan A ni, cikgu nak buat sekolah. Okey, dan kosnya adalah lebih kurang 50 juta. Dengan bangunannya, dengan peralatannya, dengan semua sekali lah lengkap. Sekolah tu kos dia 50 juta. So cikgu dah ada bajet. Sebagai menteri dah ada bajet dah. Okey, so cikgu buka kepada tender. Okey, mana-mana syarikat yang boleh membina sekolah di kawasan ini. Okey. Ya, betul. Okey, contoh Okey, sila semua, ada syarikat-syarikat yang boleh membina sekolah ini, sila hantar. Sila offer diri untuk membuat, membina sekolah ini. Katakanlah Joanne pun hantar, Rafiq Syami pun hantar, Hafizah pun hantar company dia, Amirah pun hantar company, Amirul Haziq pun hantar company dia. Semua orang hantar. Katakan kita ada 31 orang 30 orang ni semua hantar syarikat masing-masing. Oh, saya bagi dia punya company profile. Oh, dia pernah buat sekolah ini pula pernah buat sekolah ini. Jadi di sini bila dah 30 company ni yang hantar untuk membuat sekolah ini, jadi sebagai yang berkuasa, kita ada kuasa. Cikgu ada kuasa, menteri ada kuasa untuk memilih syarikat mana yang akan buat. Jadi di sinilah berlakunya, selalunya berlaku rasuah. Iaitu apa tahu? Apabila, kalau katakan sebagai menteri, katakanlah dia nak untung kat situ. Oh, aku pun 50 juta ni. Aku kalau dapat 500 juta daripada 50 juta ni pun, aku dapat sikit pun okey ni. Dia dah fikir kepentingan diri dia. Oh, kalau aku dapat duit 500 ribu ni, projek 50 juta, aku dapat 500 ribu ni, bolehlah aku fly sana, fly sini kan. Itu pemikiran dia. Jadi, mulalah terdedah kepada amalan rasuah. Jadi, kemudian company-company dia pula kan. Contoh macam, Rafiq Syami, Adlina kata kan, Tuan, macam mana saya punya permohonan nak buat sekolah tu, dapat tak? Kami tengah pertimbangkan. Jadi, suddenly ada yang offer. Katakan Adlina offer. Macam ni lah Tuan. Projek 50 juta tu kan, sekolah tu, bagi kat saya lah. Nanti saya bagi Tuan 100 ribu. 100 ribu 100 ribu. Nampak tak? Dah start amalan rasuah. Nanti saya fikirkan. Tuk, Rafiq Syami pula datang. Tuan, kan, saya dah mohon dah ni, tak dapat lagi ke? Oh, kami tengah pertimbangkan. Tak apa Tuan. Saya bagi 200 ribu kalau projek tu bagi pada saya. 200 ribu ni. Oh, Adlina tadi nak bagi 100 ribu. So, Rafiq Syami nak bagi 200 ribu. Kemudian datang pula Poshini. Tuan, tak apa Tuan. Kalau projek tu bagi kat saya akan bagi Tuan 1 juta. Wow, 1 juta. Oh, 1 juta ni. Datang pula yang lain. Offer lagi. Kalau kamu semua duduk di tempat menteri tu, apa yang kamu akan buat? Kamu ambil tak? Kamu ambil tak? Nampak tak? Pegawai kerajaan terdedah kepada tawaran-tawaran seperti ini. Jadi sebab itu pegawai yang kalau dia berintegriti, kalau dia jujur, dia amanah, dia akan tolak semua. Saya tak ambil duit. Rafiq Syami, saya tak ambil duit. Nadina kata, saya tak ambil duit. Sorry, saya tak ambil rasuah.
Tapi kita akan jalankan, kita akan nilaikan semua syarikat dan siapa yang layak akan dapat. Itu pegawai yang berintegriti. Menteri yang berintegriti, yang jujur. Okey. Baik, bagus. Soalan tanya, Amjad tanya. Apa faedah syarikat tu jika dapat projek tu, cikgu? Syarikat tu pula, seandainya syarikat tu dapat projek 50 juta tu, sebenar-benarnya projek 50 juta tu, kalau dia buat bangunan tu apa semua kan, sebenarnya kemungkinan besar dia hanya perlukan kos 40 juta. 10 juta lagi tu, itu dia punya untung. 10 juta lagi tu dia punya untung. Mungkin sebenarnya kos dia 45 juta. Projek 50 juta. Dia dapat buat bangunan itu 45 juta. 5 juta dia untung. Nampak tak? Sebab itu syarikat ni semua berebut nak buat. Sebab dia tahu untung besar. Bila untung besar, dia sanggup offer kepada pegawai kerajaan, tak apalah, saya untung 5 juta nanti. Saya bagi kepada menteri, saya bagi pada cikgu, okay, 1 juta. It's okay, 1 juta, ambil lah. Yang penting, projek itu bagi pada saya. You see? Nampak tak? Amalan rasuah terdedah kat situ. Jadi, bagaimana sebenarnya untuk mengatasinya? Pegawai ini sebagai pemerintah, pegawai ini perlu elakkan daripada amalan rasuah ini. Perlu firm, tegas untuk tidak mengambil rasuah. Sekarang korang faham macam mana berlaku kan? Korang faham kan? Itu sebenarnya bagaimana amalan rasuah berlaku. Kan? Cikgu tahulah. Okey, cikgu tahulah. Okey, sebab cikgu dulu juga adalah CEO syarikat. Yang mana cikgu dulu ada juga projek-projek dengan kerajaan, okey, yang bernilai 1.2 juta dan 2.1 juta dulu. Cikgu tahulah. Dia punya prosedur-prosedur dia. Sebab tu cikgu boleh cerita dengan kamu, okey, bagaimana ianya berlaku. Okey. Jadi sebagai pemerintah sebaik-baiknya, okey, iaitu okey, perlu untuk apa? Untuk mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran itu. Itu. Kemudian seterusnya memastikan agihan sumber kekayaan negara, okey, secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Apa maksudnya, cikgu? Maksudnya, agihan sumber kekayaan negara ini perlu diberi secara adil. Maksudnya, sumber kekayaan negara kita. Negara kita kaya. Dengan hasil bumi, dengan keuntungan negara daripada cukai pendapatan. Jadi, hasil kekayaan kita itu, kekayaan negara kita, perlu diagihkan secara adil. Perlu diberikan, kita kata, peluang-peluang pekerjaan yang adil kepada semua kaum. Perlu diberikan peluang-peluang perniagaan kepada semua kaum. Supaya semua kaum dapat keuntungan juga. Adil ni macam cikgu. Ingat adil bukan sama rata. Ingat betul-betul. Adil bukan sama rata. Maksudnya adil ni bukanlah, yang ini 50, yang ini 50, yang ini 50. Bukan. Adil ni maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh. Cikgu suka bagi contoh ni. Baik. Adil tak? Kalau kamu, kamu form 5. Adik kamu sekolah rendah, darjah 5. Dan adik kamu seorang lagi, dia sekolah tadika. Adil tak kalau bapa kamu berikan duit belanja seorang RM10? Adik kamu yang tadika bagi duit belanja RM10, adik kamu yang darjah 5 bagi RM10 duit belanja, dan kamu juga diberikan duit belanja RM10. Adil tak? Itu cikgu nak tanya. Adil ke tak? Cuba tulis dalam Zoom chat. Adil ke tak? Tak adil. Okey. Bukankah kalau orang kata adil tu sama rata? Bukankah adil itu sama rata?
So adil tu bukan sama rata tau. Adil bukan sama rata. Adil itu berikan ataupun kita kata letakkan sesuatu pada tempatnya. Macam Ustaz kata, tadi kau beli apa je cikgu? Sini, tadi kau beli apa je? Maksudnya di sini apa? Memang kalau katakan nak bagi duit belanja lah, abah kamu berikan adik kamu yang tadi tu mungkin RM1. Dia nak beli apa je pun, RM1. Adik kamu yang sekolah rendah, berikan dia RM5. Sebab kantin sekolah dia murah. Kan? Adik kamu yang darjah 5 tu bagi RM5. Kamu diberi RM10. Adil ke tak? Itu adil ke tak? Yang tadi kan RM1, yang sekolah rendah RM5, yang kamu RM10. Adil tak? Ya. Yang itu baru adil. Sebab apa? Sebab beri ataupun kita kata mendapat atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memang adil lah tadika tu bagi RM1. Dia nak buat apa je? Memang adil lah adik kamu darjah 5 dapat RM5. Sebab kantin sekolah dia murah. Memang adil lah kamu dapat RM10. Sebab kantin sekolah kamu mahal. Itu baru betul adil. Jadi adil ni bukan sama rata. Bukan. Bukan sama rata. Jadi kena faham di situ. Agihan sumber kekayaan yang macam kita cakap tadi adalah mesti adil. Maknanya mesti bergantung kepada apa? Kepada keadaan masing-masing. Ataupun meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itulah yang dimaksudkan memastikan sumber kekayaan diagihkan secara adil. Itu. Baik. Dan yang seterusnya iaitu pemerintah perlu melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Maknanya melaksanakan undang-undang menurut perlembagaan secara berkesan. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya, perasan tak ayat tadi? Melaksanakan undang-undang. Bukan membuat undang-undang. Negara kita macam-macam undang ada. Macam-macam undang-undang. Even kalau kamu buang sampah tepi jalan, kamu boleh didenda RM300. Itu menurut undang-undang. Of course, kita dah banyak undang-undang. Tapi kita lemah dari sudut pelaksanaan. Cikgu, saya buang sampah, tak ada orang pun yang saman saya. Sebab apa? Sebab kita tak ada pelaksanaan. Nampak tak? Undang-undang ada. Tapi pelaksanaan tak ada. Kenapa pelaksanaan tak ada, cikgu? Kerana kita kekurangan pegawai yang melaksanakan undang-undang itu. Cuba kita duduk di Singapura. Kamu duduk di Singapura, kamu buang sampah. Buang sampah tepi jalan, tak sampai 5-10 minit akan ada orang datang, dia akan keluarkan saman. Nah, kenapa ni? Kamu tadi buang sampah. Itu di Singapura. Kenapa Singapura boleh buat, cikgu? Negara dia kecil. Jadi pegawai dia ramai. Ada CCTV. Boleh tengok. Siapa yang buang sampah, tak buang sampah. Jadi mudah. Negara kita dia besar. Susah sikit kan? Tapi itulah cabaran pemerintah. Kena laksanakan undang-undang. Gitu. Baik. So, pemerintah perlu melaksanakan undang-undang. Baik. Itu di sudut pemerintah. Wujudkan pentadbiran cekap, amalan rasuah elakkan, agihan sumber kekayaan dan laksanakan undang-undang negara. Tapi kalau rakyat kena buat apa, cikgu? Rakyat memberi kesetiaan kepada raja dan negara. Maknanya kena setia je. Berikan setia kamu kepada raja dan negara. Kemudian menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Kena sokong. Apa juga usaha kerajaan, sokong. Kena bantu. Kena support. Selain daripada itu, rakyat kena buat apa? Memupuk kerjasama dengan semua kaum.
supaya agihan kekayaan negara kita dinikmati oleh semua. Maksudnya, okey, semua kaum perlu bekerjasama. Bekerjasama supaya sama-sama dapat kekayaan. Kerjasamalah. Dan paling penting rakyat perlulah patuhi undang-undang negara. Mematuhi undang-undang negara. Jadi itu tugas rakyat. Tugas pemerintah dan tugas rakyat dalam mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey. Baik, sebelum cikgu teruskan kepada seterusnya, okey, untuk mengekalkan perpaduan kaum, ada soalan tak nak tanya? Cikgu macam ada rasa macam ada orang nak tanya je. Ada tak nak tanya? Hafizah, Mira, Aina Akila, Irfan, Riana, Iqbal. Nak tanya apa-apa tak? Danish Hakimi, Alif Imran, Fatin. Ya, nak tanya apa? Silakan Hafizah. Bukan tentera ada juga ke? Okey. Bukan tentera ada juga ke? Okey. Kenapa dengan tentera Harun Sani? Memang tentera ada. Mempertahankan kedaulatan negara. Okey, baik. Sebenar-benarnya tentera tu sebenarnya di bawah pemerintah. Di bawah pemerintah. Jadi atas arahan pemerintah tentera bertindak. Tentera bukan bertindak suka hati. Tentera bertindak atas arahan pemerintah. Bukannya bertindak sesuka hati, tak boleh. Kau ingat tentera kita Rambo ke? Main suka hati buat. Tak. Dia kena ikut arahan pemerintah. Pemerintah suruh, pertahankan kedaulatan, baru dia bergerak. Kalau tidak, dia standby. Baik. Undang-undang negara menurut perlembagaan tu saya masih tak faham. Baik, bagus soalan itu. Terus terang. Bagus. Cikgu suka. Undang-undang negara menurut perlembagaan. Apa maksudnya tu cikgu? Baik. So, kalau kita lihat di sini, melaksanakan undang-undang negara. Menurut perlembagaan. Baik, undang-undang negara menurut perlembagaan. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu semua, sebenar-benarnya negara kita, undang-undang yang tertinggi dipanggil perlembagaan persekutuan. Okey. Perlembagaan persekutuan. Inilah dia undang-undang tertinggi negara. Undang-undang tertinggi negara. Jadi, bila perlembagaan persekutuan ini adalah undang-undang tertinggi negara, di bawah perlembagaan inilah barunya ada undang-undang yang lain. Sama ada, iaitu sama ada undang-undang jenayah, ataupun juga mungkin ada undang-undang apa, seperti undang-undang sivil. Undang-undang sivil ni berkaitan undang-undang hak. Hak manusia, hak rakyat itu semua. Undang-undang sivil. Ataupun juga mungkin satu lagi, undang-undang syariah. Undang-undang syariah, iaitu berkaitan dengan agama Islam. Jadi, yang dimaksudkan mematuhi undang-undang. So, kita sebagai rakyat kat bawah ni, kita sebagai rakyat kat bawah ni, rakyat perlu patuh undang-undang jenayah. Jangan buat jenayah. Dan juga kita juga perlu menghormati undang-undang sivil, hak-hak rakyat, hak jiran kita, hak ibu bapa kita. Jadi kita perlu hormati undang-undang sivil, undang-undang jenayah. Dan sebagai orang Islam, kita perlu menghormati undang-undang agama, undang-undang syariah. Dan sebagai pemerintah juga perlu menghormati undang-undang jenayah, undang-undang sivil dan undang-undang syariah, di mana semua undang-undang ini adalah menurut perlembagaan. Maknanya, maksud di sini ialah undang-undang ini
sebenarnya berasaskan perlembagaan persekutuan. Maksudnya di sini iaitu undang-undang yang bawah tu, jenayah ke, undang-undang sivil ke, ataupun undang-undang syariah tu, sebenarnya semua dia ikut perlembagaan persekutuan. Dia ikut perlembagaan persekutuan. Dia tidak bercanggah. Dia tidak berselisih. Contoh cikgu bagi, katakan perlembagaan persekutuan. Dia kata apa? Bahawa okey, dalam perlembagaan persekutuan iaitu, okey, kita ambil yang paling mudah, bahasa rasmi negara ialah bahasa Malaysia. Okey, bahasa Malaysia. Baik. Ini kita kata sebagai peraturan tertinggi negara. Bahasa rasmi negara. Baik. So, bila bahasa rasmi negara ialah bahasa Malaysia kat sini, ini perlembagaan persekutuan. Maka, adanya terdapat undang-undang di sini, baik, sekiranya undang-undang, kita kata undang-undang sivil, sekiranya, kat sini dia tulis, okey, sesiapa yang menggunakan, okey, okey, bahasa, okey, selain daripada bahasa Malaysia, okey, dalam kita kata sebagai, katakan dalam media sosial atau media cetak, dalam media cetak, okey, menggunakan bahasa tanpa kebenaran, maka apa hukuman dia? Hukuman kita kata denda RM5,000 atau bersamaan dengan penjara, okey, 3 bulan. Nampak tak? Jadi, nampak tak bahawa cikgu nak tunjukkan apa tahu? Undang-undang ini, sesiapa yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa Malaysia dalam media cetak tanpa kebenaran, maka hukuman dia adalah denda RM5,000 dan penjara 3 bulan. Kenapa macam ni, cikgu? Ini untuk apa? Inilah dia dikatakan sebagai menurut perlembagaan. Sebab kita nak mempertahankan bahasa rasmi sebagai bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara kita lah. Jadi, sesiapa yang menggunakan bahasa selain daripada ini, apa hukuman dia? Ini dia. Jadi, undang-undang ini adalah menurut perlembagaan. Undang-undang ini menurut perlembagaan. Maknanya undang-undang ini adalah untuk menyokong perlembagaan. Faham tak? Ke tak faham? Ini contoh. Faham ke tak faham? Yang lain-lain faham tak? Faham? Faham Fatih. Gua apa faham ni Fatih. Faham ya? Jadi inilah dimaksudkan undang-undang menurut perlembagaan persekutuan. Dan perlembagaan itu kamu akan belajar dalam bab yang kedua. Okey, dalam bab 2 nanti, perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan persekutuan? Cikgu akan explain detail lagi. Lagipun, okey, lagipun kita ni semua tengah belajar dalam cuti sekolah. Korang pun tak masuk form 5 lagi. Kan? Jadi adakah cikgu nak paksa korang faham? Tak. Cuma korang ambil tahu itu je. Jadi sebab itu kita belajar santai-santai. Kamu boleh tanya apa-apa juga soalan. Supaya apa? Supaya kamu tak stres. Okey, baik, bagus soalan ini. Ada yang tanya.